Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab perkara-perkara yang dilarang. Sambungan kita dalam bab yang ke-362, tanda bab 362, babut taghlizi fi tahrimis sihri, bab larangan keras mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir ini paling rendah darjat dia dosa besar, dan dia boleh bawa kepada kufur, boleh bawa kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengasihi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, kemudian menjauhkan mereka dari melakukan dosa, lebih-lebih lagi dosa besar. Oleh itu, sesiapa sahaja di kalangan umat Islam yang mempercayai ilmu sihir dan beramal dengannya adalah berdosa besar, kerana ilmu tersebut boleh merusakkan akidah umat Islam sehingga boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para ulama mengatakan darjat sihir itu duduk di antara kufur dengan dosa besar. Rendah, paling rendah dosa besar. Kalau tidak dia pergi kepada kufur, kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab ini dia bawa satu ayat dan satu hadis. Artinya benda ni terlalu jelas lah. Ayat yang dibawa dalam kitab ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Dia kata Nabi Sulaiman buat sihir tak, tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Manusia yang mengajar manusia ilmu sihir siapa dia? Kumpulan syaitan. Dalam hadis, sebelum itu kata di Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia nukil daripada perkataan lughah, ahli lughah kata as-sihru yutlaqu ala ma'an. Tulis tepi kita tu, sihir itu ada beberapa makna. Sihir ada beberapa arti. Yang pertama, ma latufa wadak, benda yang halus, kecil sangat dia tu, jadi itu dipanggil sihir juga. Yang kedua, benda yang berlaku dengan tipu daya, silap mata pun boleh jadi sihir juga. Dia panggil takhayyulat. Kita tak nampak benda, nampak tapi tak ada apa pun. Macam ular, ahli-ahli sihir zaman Nabi Musa tu, yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a. Kita nampak macam tali itu duduk gerak. Yang ketiga, perbuatan yang terjadi daripada manusia ini minta bantuan daripada syaitan dan menghampirkan diri kepada syaitan. Ini jadi ilmu sihir yang betul duduk sini. Karena itulah para ulama mengatakan di antara sihir yang hebat sekali dan kafir dia pun besar, apabila ahli sihir ini menggunakan, dia ambil Quran, dia buat tempat pijak kaki dia dalam tandas. Dengan ya, kejahatan ahli sihir, dia ambil Quran, dia tempat pijak kaki dalam tandas, tempat buai. Cukup dahsyat. Ini beberapa sihir banyak cerita. Jadi kata Imam Nawawi, as-sahih annalahu haqiqah. Pendapat majoriti ulama yang benarnya, iaitulah hakikat sihir ini memang ada, memang wujud. Tidak kata satu khayalan saja, tidak. Benda ni telah terjadi. Dan sebagaimana berlaku di zaman-zaman dulu, umat-umat dulu pun tahu berlaku ahli sihir ni. Dia tahu semua. Kerana itu
nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, sama ada mereka telah dituduh oleh kaum mereka sama ada gila atau ahli sihir. Dua tu ya. Bermakna amalan sihir ini sudah ada lama. Jadi ayat Quran yang diturun tadi, unzila ala Harut wa Marut di Babil, di Babylon. Jadi sudah ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-1793. Tanda nombor hadis 1793. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua menjauhkan diri daripada 7 perkara yang merusakkan. Di hadis ni sepatutnya pelajar-pelajar kita ni, anak-anak kita ni hafal hadis ni. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. 7 perkara yang merusakkan. Yang pertama, sahabat-sahabat dia pun bertanya, ma hunna ya Rasulullah? Apa dia 7 perkara itu? Nabi kata apa? Asyirku billah. Pertama sekali menyengutukan Allah dengan sesuatu, syirik. Satu. Was-sihru, dan mengamalkan sihir. Sihir ni duduk nombor 2. Duduk di tangga yang kedua. Lepas pada syirik, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Melakukan pembunuhan kepada seorang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan menurut ketetapan undang-undang Islam. Dia bunuh orang, bolehlah kita bunuh dia. Dia berzina setelah berkahwin, maka bolehlah dibunuh dia. Itu di antara bunuh dengan hak. Yang keempat, wa aklur riba, makan harta dengan cara riba. Duk main saham tak patuh syariah, pergi berhutang dengan bank-bank konvensional, duduk main dengan insurans konvensional, semua tu riba berlaku tu. Ataupun skin cepat kaya, ini main permainan riba. Yang ke berapa dah? 5, makan harta anak yatim. Yang ke-6, melarikan diri daripada medan perang. Orang tengah perang, dia lari balik. Yang ke-7, dan menuduh perempuan yang baik, yang salihah, melakukan zina. Jadi 7 kumpulan ini kumpulan yang binasa. Maka kesimpulan daripada perbincangan kita ni, dalam hadis kita ni panjang. Kalau kita nak syarah satu-satu panjang. Yang kita nak apa dia? Nak ambil di sininya pengajaran hadis, tanda situ. Kitab kita ni senang. Pengajaran hadis dia ambil semula hadis, susun balik. Sama lah tu. Tulis lain. Haramnya perkara-perkara yang dinyatakan dalam hadis tadi. Senang. 7 perkara ni haram, dosa besar. Dan kesemuanya adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Yang kedua, syirik dan kekufuran adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dahsyatnya dosa sihir, dan sebahagiannya adalah kufur. Ini kerana sebahagian sihir itu dilakukan dengan perbuatan syirik dan menghina serta memperlekehkan agama. Jadi ada sihir memang syirik lah, seperti yang kita sebut tadi, pemujaan kepada syaitan, minta berlindung dengan syaitan, itu semua syirik. Dan ada sihir yang duduk main tali-tali begitu saja, itu pergi kepada dosa besar. Maknanya kalau tak syirik pun dia duduk di bawah dosa besar. Tak ada sihir yang baik, tidak ada sihir yang baik. Tanda di sini perbincangan tentang hukum sihir ini telah kita huraikan secara panjang lebar. Bagaimana kita nak kena ahli sihir, dan apakah hukum kepada sahir, tukang sihir, dan bagaimana nak melepaskan diri daripada sihir, telah saya sebut secara panjang dalam syarah kita kepada kitab dosa-dosa besar. Cari dalam CD dosa besar, tulis dosa besar, kemudian hukum sihir. Ada dalam rakaman kita sudah ada, jadi kita tidak ulang lagi di sini. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Babun nahyi anil musafarati bil mushafi ila biladil kufar
idza khifa wuqu'uhu bi aidil adu. Bab yang ke-636, maaf, 363. 363. Allah, tukar ayat. Bab yang ke-363. Larangan orang yang bermusafir membawa kitab Al-Quran ke negeri kafir. Bila larangan ini berlaku? Sekiranya ditakuti jatuh ke tangan musuh. Kalau kita bimbang Quran kita ni jatuh ke tangan musuh, maka tak boleh kita bawa Quran ke negeri kafir. Ini larangan dia. Dalam bab ini, tengok mukaddimah penterjemah. Al-Quran Al-Karim adalah kitab suci yang wajib dipelihara oleh seluruh umat Islam. Isi kandungannya meliputi semua ilmu dalam Islam, sama ada yang berbentuk suruhan ataupun larangan. Dari itu adalah dilarang orang Islam bawa kitab Al-Quran ke negeri orang kafir, sekiranya ditakuti boleh dikuasai oleh orang mereka akan Quran sebut, sedangkan mereka adalah musuh Islam yang sebenar-benarnya. Dalam bab ini Imam Nawawi bawa satu je hadis nombor 1794. 1794 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Quran ila ardil adu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika kitab Al-Quran itu dibawa oleh seseorang ketika mereka musafir ke negeri orang kafir. Manakala kita nak musafir pergi negeri orang kafir, tak boleh kita bawa Al-Quran pergi ke sana. Apabila ditakuti Quran itu jatuh ke tangan musuh dan dihina akan dia, tapi kalau macam zaman kita hari ni, kita bawa Quran, tak ada orang marah pun. Pergi ke negara barat ke, pergi ke Eropah ke, pergi ke mana negara, boleh bawa Quran, tak ada masalah. Tetapi yang bermasalahnya mungkin kalau Quran itu dibawa ke negeri-negeri komunis, negeri yang tak percaya kepada Tuhan, bahkan rakyat dia langsung tidak dibenarkan baca Quran, tak boleh. Waktu jatuhnya negara Soviet Union dulu, Rusia ketua dia jatuh, pada waktu itu Universiti Islam Madinah telah hantar beberapa orang rombongan pegawai-pegawai dia pergi ke negara-negara di bawah Soviet, negara tan-tan tu, Uzbekistan, segala tan yang ada tu. Jadi dia orang yang pergi cari pelajar-pelajar yang boleh baca Quran je, bukan boleh bahasa Arab, boleh baca Quran je. Seramai 200 orang dibawa ke Madinah. Orang panggil mula semula, zero, tak tahu apa budak ni, ajar alih bata di Madinah. Jadi bila kita tanya cerita pengalaman dia, macam mana kamu baca Quran, dia kata atuk dia, nenek dia dalam rumah dia gali tanah, masuk dalam tanah, bawah tanah ni, basement ni pakai, masuk dalam tu ngaji Quran. Nak duduk atas takut orang dengar, maka bolehlah dia baca Quran, mana tu nenek dia masih lagi menjaga Al-Quran. Jadi kalau negara-negara kafir macam ni yang musuh Islam, kalau kita bawa Quran mari dia ambil, dia campak, dia hina Quran, dia pijak, dia letak dalam najis, maka itu yang haram. Tanda situ pengajaran hadis, Islam mengharamkan umatnya membawa Quran ketika pergi ke negeri orang kafir sekiranya negara itu memusuhi Islam. Kalau kita bawa Quran dia tak marah apa, tak ada masalah, bawa lah Quran pun, pergilah Quran kita nak baca. Dan negara-negara barat hari ini pun sebahagiannya tidak jadi masalah. Banyak Islamic Center, pusat-pusat Islam pun di negara mereka. Jadi itu tidak menjadi larangan. Larangan ini muqayyad dengan apa? Nabi kata dalam hadis ini, apabila ditakuti Quran itu dihina oleh orang kafir, maka di saat itu barulah menjadi haram. Kalau dia tak hina, dia tak kata apa-apa, tak ada apa, bawa je lah. Pengajaran yang kedua, walau bagaimanapun tidak dilarang oleh Islam, sekiranya makruh sajalah, sekiranya umat Islam dapat menjaga Al-Quran itu dengan baik, manakala orang-orang kafir pula tidak berkehendak untuk menguasai orang Islam dan Quran tersebut. Jadi orang kafir kata, itu awak punya kitab, orang Islam punya buku, kami tak larang, kami tak kacau, bawa je, tak ada masalah. Panjanglah kalau kita nak cerita.
Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bawa cerita bagaimana Nabi kita selalu atas surat ke Hercules. Jadi bolehlah, insya-Allah tidak jadi masalah sekiranya Al-Quran itu tidak dihina oleh orang kafir. Bab yang seterusnya, bab 364. Tulis. Bab 364, 364. Babu tahrim isti'mali ina'iz zahabi wa ina'il fiddati fil akli wasyurbi wattaharati wasairi wujuhil isti'mal, wasairi wujuh al-isti'mal. Boleh tulis. Babu tahrimi isti'mali ina'iz zahabi wa ina'il fiddati fil akli wasyurbi wattaharati wasairi wujuhil isti'mal. Bolehlah bagi tu. Balik ni nak baca tak nampak, tak nampak mata. Bab haram menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan perak untuk makan, minum, bersuci dan kegunaan yang lain. Anak-anak kita jangan keliru di sini. Penggunaan emas ada dua kegunaan. Satu dia panggil menggunakan perhiasan emas. Menggunakan perhiasan emas, maka itu haram bagi orang laki-laki dan halal ataupun harus bagi wanita. Orang wanita boleh guna, nak pakai cincin emas, gelang emas, cermin mata emas, gigi emas, apa emas lagi dah. Semua boleh pakai belakang. Tapi laki-laki tidak dibenarkan pakai cincin emas, gelang emas dan lain-lain dalam bab perhiasan. Tapi bab kita ni masalah menggunakan bekas. Isti'mal ina, bekas. Contohnya pinggan. Oh, kita ni orang hebat, berasa nak makan nasi dalam pinggan emas, ataupun pinggan fiddah, perak, ataupun gelas, maka semua itu haram. Laki-laki dan wanita. Tulis itu. Laki-laki dan wanita semuanya haram menggunakan emas dan perak. Bekas. Tapi dalam masalah perhiasan, orang laki-laki boleh pakai cincin perak, tak apa. Emas tak boleh. Allah SWT menjadikan manusia di dunia ini berpuak-puak dan berbangsa-bangsa, juga berlainan agama. Akan tetapi agama Islam sahaja yang Allah redai di dunia dan juga di akhirat. Dengan sebab itu umat Islam hendaklah sentiasa bertakwa pada setiap masa ketika hidup mereka di dunia. Hidup yang berlebih-lebihan dan megah-megah adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Sebaliknya hendaklah dengan cara yang paling sederhana saja. Jadi kita tak nak ajar kepada umat ini bermegah-megah, bermewah sebagaimana mewahnya orang-orang yang bukan Islam. Hadis yang pertama, tanda nombor dia 1795. 1795. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati waz zahabi. Maksud hadis daripada Ummu Salamah, nama dia Hindun, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang minum dari bekas yang dibuat dari perak akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih, mana riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan perak, sebenarnya pada hakikatnya mereka telah masukkan api ke dalam perutnya. Jadi ini hadis ini jelas kepada kita larangan daripada makan dan minum di dalam bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Hadis yang kedua nombor 1796, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala
Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad dibaji wasyurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa qala hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Tengok terjemahan dia daripada Huzaifah, katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua memakai sutra yang asli, yang tebal atau yang nipis. Nah, tulis itu, sutra ni khas, larangan ini untuk laki-laki. Orang perempuan halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita minum dalam bekas yang dibuat dari emas dan perak. Ini dua-dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semuanya itu, apa dia? Sutra, pinggan mangkuk atau emas yang bekas daripada emas dan perak, adalah untuk orang-orang kafir ketika di dunia, tetapi untuk kamu semua di akhirat kelak. Orang kafir dalam dunia ni biarnya pakai gilah. Tak payah kita dengki dengan mereka, tak payah kita hasad dan iri hati dengan mereka, sebab dunia ini syurga bagi mereka. Jadi Nabi kata, walaku hiya lakum fil akhirah, bagi kamu di akhirat esok boleh pakai semua. Nak pakai emas macam doa awak baca tu, dibajin wa istabrakin wa min sundusin wa idibaj wa istabrakin, jadi semua tu boleh laku. Kalau tak minta pun dalam syurga sudah ada dia tu. Tengok mata hadis balik. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Huzaifah, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua memakai kain sutra tebal atau nipis, dan janganlah pula engkau semua minum dari bekas yang dibuat daripada emas dan perak, dan janganlah kamu semua makan menggunakan pinggang daripada emas dengan perak. Jadi hal ini jelas sangat. Dulu tadi sebut ni ya, bekas-bekas ni tak sebut gelas, sebut pinggan. Jadi ini semua lagi jelas kepada kita larangan yang tersebut. Larangan yang tersebut. Riwayat yang seterusnya 1797, wa an Anas bin Sirin, Anas bin Sirin qala kuntu ma'a Anas bin Malik. Anas bin Sirin ini tabi'in, Anas bin Malik tu sahabat, karena dia tulis radhiyallahu anhu, inda nafarin minal majus faji'a bifaluzajin ala ina'in min fiddatin falam ya'kuluhu faqila lah fahawwalahu ala ina'in min khalanj waji'a bihi fa'akalahu. Rawahul Baihaqi bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Anas bin Sirin, katanya, aku bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berada di tempat beberapa orang penganut agama Majusi, penyembah api. Jadi ini kita ni dalam masyarakat majmuk tak menjadi masalah kita duduk sekali dengan orang bukan Islam. Tengok apa jadi dengan sahabat ni, Anas ni, sahabat Nabi, dia duduk dengan orang Majusi. Lalu ia diberi sesuatu manisan, kuih gitu kan. Yang diletakkan di atas bekas perak. Kuih ni duduk atas bekas perak, tetapi ia tidak suka makannya. Anas tak ambil, tak makan, pakai tengok saja. Pasal bekas tu masalah, makanan tu tak timbul masalah. Walaupun makanan orang kafir, tetapi kalaulah dia tidak buat daripada bahan-bahan yang melibatkan sembelihan ataupun benda-benda yang terlibat dengan berhala, tak jadi. Macam ini dipanggil kuih, benda manisan.
kuih ni tak terlibat dengan benda-benda tadi, mungkin daripada madu, mungkin daripada asal, daripada buah kurma contohnya. Ia pun berkata kepada orang yang menghidangkan, hawilhu, dia kata apa, gantikan tempat ini, tukar bekas ni, tukar bekas, aku tak boleh makan sekarang. Kemudian ia menggantikan bekas itu, ditukar dengan bekas lain. Ina min khalanji, ila min khalanji, dia kata, daripada bekas bukan perak. Kemudian ia menggantikan bekas itu, kemudian meletakkan manisan itu di atas bekas yang dibuat daripada kayu khalanj, nama kayu, kayu. Kemudian dihidangkan kepadanya, lalu Anas radhiyallahu anhu makannya. Jadi tak boleh makan dalam bekas tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Pengajaran hadis, tiga hadis ini kita buat satu tempat je pengajarannya. Memang patut begitulah dia. Yang pertama, Islam mengharamkan umatnya menggunakan bekas yang dibuat dari emas dan perak ketika makan, minum dan lain-lain kegunaan. Lain-lain kegunaan. Ini adalah pendapat, tanda itu ini adalah pendapat siapa dia? Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan haram. La yajuz. La yajuz. Laki-laki dan perempuan semua tak boleh berlaku. Tulis itu, laki-laki dan juga perempuan tak boleh menggunakan bekas. Kita dah beza tadi, menggunakan sebagai perhiasan boleh untuk laki-laki, untuk perempuan emas dan perak. Laki-laki hanya perak saja boleh, cincin dia boleh buat daripada perak. Yang kedua, umat Islam dilarang bersifat suka menunjuk-nunjuk dan berlebih-lebihan dalam semua perkara, kerana perbuatan tersebut boleh merusakkan hubungan di antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin ni pinggir plastik. Tapi zaman kita hari ni sama dah orang kaya orang miskin. Orang kaya ajak kita pergi rumah dia, dah lah rumah besar, tak ajak masuk dalam rumah, pakai makan atas meja tepi longkai rumah dia ya. Jadi awak kemah luar rumah, beri pula pinggir plastik polystyrene kata orang. Dia panggil pakai buang selalu. Tak ada dah, tak terlip. Supaya kaya dengan miskin semuanya malah belaka pakai tahu dia pinggir. Jadi orang dulu dok, orang kaya-kaya ni pinggir dia hebat. Daripada perak, daripada bekas-bekas yang mahal-mahal, maka dilarang oleh Islam benda ni. Yang ketiga, emas, perak dan kain sutera adalah barang-barang yang berharga. Oleh itu diharuskan kepada kaum wanita saja memakainya dan dibuat perhiasan mereka sebaliknya diharamkan kepada orang laki-laki Islam dalam semua keadaan. Orang laki-laki Islam tak boleh guna dalam benda tadi. Maka itu ni menggunakan bekas dan perhiasan tadi tak boleh. Yang keempat, Islam menggalakkan umatnya bersederhana dalam semua perkara, kerana sifat kesederhanaan itu dapat mendidik mereka bertakwa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Mendapat ke dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, tengok sebelah dia ada. Semua syariat Islam ini sesuai sepanjang zaman yang dapat memberi kebahagiaan hidup manusia seluruhnya, lebih-lebih lagi orang Islam, umat Islam yang bertakwa. Yang keenam, orang Islam yang hidup berlebih-lebihan di dunia akan mendapat kehinaan di akhirat kelak. Akan mendapat kehinaan di akhirat kelak. Hati-hatilah kita, jangan duduk main nak mewah-mewah atas dunia ini. Ada juga sebagian ulama menyebut keharaman penggunaan sutera untuk laki-laki tadi sekiranya tidak ada keperluan darurat. Contohnya orang ni kulit dia gatal pelik lah, tak boleh pakai kain. Kalau pakai sutera boleh, sebab sutera tu dia lembut. Maka ketika itu haruslah dia pakai
Sutra sebagaimana dalam hadis peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Az-Zubair Ibn Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ini kena ingatlah, hari ini saya bimbang tengok ni ramai di kalangan orang lelaki Islam ini pakai sutra yang asli. Kalau sutra hak tiru buat dengan benang dengan plastik itu tak ada masalah. Sutra yang betul-betul ori itu yang jadi masalahnya, yang tak boleh kita pakai, kalau cakap sutra yang biasa-biasa ini tidak menjadi halangan, bolehlah kita pakai insya-Allah. Sutra tiruan maksud saya ni. Sutra asli yang tak boleh pakai. Orang perempuan boleh belaka dia, kecuali perhiasan tadi kerana takut mewah sangat, takut bermewah-mewahan, maka emas dengan perak tadi tidak dibenarkan untuk bermewah. Cukuplah kita makan dengan bekah apa-apa pun, yang pentingnya makannya kita sedap, makannya kita lazat. Walaupun makan dengan pinggan plastik pun, dalam polisterin pun sedap. Kau tak sedap sedap ke tak? Tamu-tamu makan free pula lagi sedap. Itu sajalah. Tamatlah perbincangan kita dalam bab apa tadi? Bab larangan menggunakan bekas daripada emas dan perak. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-365, babu tahrimi libsir rajuli thawban muza'faran. Babu tahrimi libsir rajuli thawban muza'faran. Bab diharamkan orang laki-laki memakai pakaian yang disapu minyak za'faran. Ini panjanglah cerita dia ni. Sapu minyak za'faran macam mana dia ni? Melalui pakaian yang dipakai oleh seorang dapat menggambarkan kepribadian mereka, sama ada orang baik atau sebaliknya. Oleh itu, Islam sangat mengambil berat akan masalah berpakaian bagi orang laki-laki ataupun perempuan. Dalam Islamnya ada garis panduan, tapi bagi zaman kita ni tak ada garis. Pakai gomo begitu, hak mana nak pakai. Tama-tama orang perempuan zaman kita ini tak ira ke orang. Pakai tak patuh syariah, tak tutup aurat, biasa, tak ada orang tegur pula tu. La ilaha illallah. Kerana itu juga Islam melarang mereka meniru-niru pakaian orang-orang kafir, kerana ditakuti rusak akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini tanda hadis 1798. An Anas radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajulu, muttafaqun alaih. Artinya dari Anas katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki menggunakan minyak za'faran pada pakaian mereka. Tidak minyak mana za'faran ni? Orang masak dia warna merah gitu tu. Merah ke kuning-kuningan. Orang ada buat masak nasi mandi itu za'faran tu. Hadis ini Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadha qultu aghsilhuma qala bal ahriqhuma wa fi riwayatin faqala inna hadhihi min thiyabil kufar fala talbasha. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai baju yang dicelup dengan warna kuning. Warna kuning baju. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah ibumu yang menyuruh memakai pakaian ini? Saya jawab, ya Rasulullah, apakah perlu saya bersihkan saja kedua-dua pakaian ini supaya luntur warnanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bakar saja kedua-dua baju ini. Tak payah basuh-basuh, bagi bakar terus. Hadis ini dalam Muslim, dan dari riwayat lain disebutkan baginda bersabda, sesungguhnya pakaian semacam ini adalah dari golongan pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya. Pakaian-pakaian yang menjadi lambang khas
kepada orang kafir. Hadis ini riwayat Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, Islam melarang orang laki-laki memakai pakaian berwarna terang seperti warna kuning. Warna kuning larang, ni warna merah ni. Ramai anak-anak kita ni minat ke baju warna merah. Hati-hati awak kena kejar ke lembu nanti. Lembu hak backing tengok warna merah hambat lalu. Dah. Kalau tengok lembu yang pergi dekat dah, lari jauh. Jadi sebab apa waktu itu dilarang? Kerana pakaian-pakaian seperti itu dikhaskan bagi kaum wanita sebagai perhiasan mereka. Satu, orang perempuan yang pakai baju warna-warna lagi ni. Yang kedua, orang-orang Islam dilarang, yakni haram meniru pakaian-pakaian orang-orang kafir, sama ada dari segi warnanya ataupun coraknya. Jadi warna kuning tu biasanya baju dipakai oleh tok-tok Sami. Orang Kelantan kata tok Cha. Sami-sami tu dia tidak pakai dia tu. Jadi pakai lagu tu kalau kita pakai juga tukar warna. Orang tengok Cha pakai, kita pakai juga. Kena tok Cha? Tok Sami lah. Bahaya. Jadi jangan duk beli warna-warna supaya Sami. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat agar umatnya menjaga akidah mereka dengan betul, menjaga akidah mereka dengan betul, dengan tidak dirosakkan oleh sebab perbuatan, percakapan dan i'tiqad mereka. Oleh i'tiqad mereka. Itu ditulis dalam kitab kita. Tengok penjelasan sikit dalam masalah ini, kena ada penjelasan. Keterangan hadis. Tengok hadis ni apa yang ada keterangan dia. Dalam dua hadis dalam bab ini membawa kepada larangan memakai pakaian yang dicelup dengan bahan daripada pokok za'faran dan juga pokok osfor, nama dia, pokok yang warna kuning. Pokok za'faran membawa warna kuning, manakala pokok osfor pula membawa warna merah. Dengar ni, hak pakai baju kuning dengan merah ni hati-hati. Larangan ini sebenarnya bukanlah berarti melarang memakai pakaian berwarna kuning atau merah, tetapi melarang pakaian warna yang khusus melambangkan warna dan lambang agama kufur. Pasal itulah warna merah, yang merah saja tu pun tak bagus juga. Biasanya kain merah ni siapa guna? Tempat ibadat rumah-rumah orang Cina semua merah belakang dia tu. Dengan ni baju merah ni, kelik celup warna lain belakang. Sebab kalau pergi rumah orang Cina yang bukan Islam tu, biasa dia gantung kain merah situ, merah. Jadi ada logo, lambang dia. Sebagai contoh, sejenis warna kuning atau merah yang khusus untuk Sami Buddha, Hindu atau seumpamanya. Larangan juga jika ia melambangkan pakaian perempuan, sebagaimana yang boleh dipahami oleh sebagian ulama daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanyakan, adakah ibumu yang menyuruh memakai pakaian ini? Kan Nabi tanya dia, ummuka ta'mur, makmu suruh kau? Cuma timbul perbahasan ulama, kalaulah warna tu warna merah penuh, itu jadi ada larangan. Tapi kalau warna merah yang bercampur, ada jalur-jalurnya, ada apa, maka dia ada di sini. Antaranya menunjukkan bahawa hadis yang tiada halangan untuk memakai pakaian warna merah tadi, iaitulah hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ma ra'aitu min zillimmatin ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku tidak melihat seorang pun yang rambutnya mencecah telinga. Rambut Nabi panjang sampai sini, dia panggil jummah sampai ke sini. Pelajar-pelajar kata, kenapa kita tak boleh panggil panjang ya? Kata zaman belajar ni tak boleh, dia jadi rok dia panggil. Nanti awak jadi ustaz esok nak pakai rambut panjang sini, pakai sendiri, masing-masing pilihan. Pasal tu kalau kita tengok Syekh Arab, rambut dia panjang, dia panggil jummah sampai ke telinga rambut dia. Kita dah bincang tentang rambut Nabi ni mana? Dalam kitab apa dulu? Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat? Syama'ilun Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam lafaz Muslim, Ibnu Umar pula telah mewarnakan janggut dan juga pakaiannya dengan warna kuning.
Dan beliau menyatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha wa lam yakun syai'un ahabba ilaihi minha wa qad kana yasbughu biha thiyabahu kullaha hatta imamatahu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggunakan pewarna kuning dan baginda sangat suka kepadanya, sehingga baginda pernah mewarnakan semua pakaiannya dengan kuning termasuk serban baginda. Ada juga pakai warna kuning jarang-jarang. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis yang menyatakan baginda menggunakan warna kuning juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi apakah kesimpulan daripada bab ni? Pakai kuning ni warna merah boleh pakai, tak boleh pakai ni? Jadi maka pengajaran hadis yang pertama sekali, kesimpulan yang kita boleh buat, yang pertama, haram memakai pakaian melambangkan agama selain Islam. Manakala kita pakai kain ni, orang tengok ini pakaian agama tertentu, maka itu tak boleh pakai. Yang kedua, majoriti para sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka mengharuskan memakai pakaian yang berwarna merah atau kuning, kerana jelas riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakai pakaian warna demikian. Imam Malik rahimahullah taala pula sekaligus mengharuskannya, namun memakruhkan jika dipakai di khalayak ramai seperti di majlis-majlis atau di pasar. Kalau pakai di rumah tak apa, pakai nak keluar mari masjid, la, maka dia adalah makruh yang tidak elok. Namun jika dipakai di rumah atau sekitar kawasan rumah, maka ia tidak mengapa, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Imam At-Tabari pula menekankan permalasan marwah dalam berpakaian. Mengikut beliau, pakaian berwarna merah terang bukanlah pakaian orang yang bermarwah pada zaman itu. Zaman dulu pakaian warna merah ni pakaian orang adat, orang-orang tertentu. Jadi orang baik-baik, syekh-syekh ni tak pakai warna merah. Kerana inilah mengambil kira permasalahan realiti semasa dalam berpakaian juga merupakan salah satu daripada kesempurnaan marwah. Seterusnya yang keempat, bukanlah sunnah memakai pakaian yang mana keseluruhannya berwarna merah atau kuning. Jadi kalau merah saja, kuning saja itu tidak sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahawa ia adalah harus dan bukannya dituntut untuk diikuti. Apatah lagi terdapat sebagian ulama yang tidak bersetuju menterjemahkan hullatun hamra dengan keseluruhan merah. Jadi kata hullatun hamra ini kerana terdapat hadis melarang memakai pakaian merah, maka beliau menganggap bahawa kemungkinan merah pakaian Nabi sallallahu dalam hadis tadi adalah pakaian daripada Yaman yang biasanya berwarna hitam dan pakaiannya pula ditenung dengan benang merah. Artinya merah yang bercampur, berjalur dia ada merah, itu tidak dilarang. Jadi kita nak kata apa dalam masalah ini? Saya mengatakan kita boleh kesimpulan bahawa dalam masalah pakaian begini, kita cubalah elak daripada pakaian-pakaian yang menimbulkan masalah dari sudut ada hadis-hadis yang menyebut tentang sedemikian. Jadi larilah daripada warna-warna yang sedemikian. Warna kuning saja ataupun warna merah saja. Adalah khilaf kalangan ulama di sini. Jadi elok kita keluar daripada khilaf. Warna lainnya banyak lagi, kenapa kita nak pilih warna yang tersebut? Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita ini di dalam siri yang akan datang, bab 366 insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.